Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita tunggu dalam 30 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfaz 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna 'ilman hatta na'rifa kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga menjawab salam daripada semua yang telah memberi salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh daripada Puan Siti Hajar dan semualah yang sedang menonton bersama pada petang ni dalam sesi kapsul 15 minit Asmaul Husna pada hari yang ke hari berapa? Siri yang ke-11, minggu yang ke-3. Siri yang ke-11, minggu yang ke-3. Nama yang ke-10. Nama yang ke-10. Al-Jabbar. Waalaikumsalam Puan Siti Mahawa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada nama-namanya yang mulia, maka berdoalah kepadanya. Surah Al-A'raf ayat 180. Daripada ayat ini maka para ulama menyatakan perlunya kita mengambil pelajaran melalui nama-nama Allah, kerana nama-nama Allah inilah daripada cara Allah Ta'ala menzahirkan sifat-sifatnya dalam kehidupan kita ini. Maka kita ini sebagai hamba kepada Allah perlulah berinteraksi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kitalah yang perlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Maka Allah Ta'ala tidak memerlukan kita, tapi Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk berinteraksi dengannya. Maka di ruang Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala membuka ruang berinteraksi itu dengan memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya yang menunjukkan kepada sifat-sifatnya. Maka hari ini hari yang ke-11, nama yang ke-10 dengan nama Al-Jabbar, daripada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Jabbar. Okey, daripada nama Al-Jabbar Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Al-Jabbar di sini para ulama membawanya sekurang-kurangnya di situ ada dua makna. Ada dua huraian kepada nama Al-Jabbar. Kalau dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan makna Al-Jabbar dengan yang maha memaksa, yang maha memaksa, dalam sebahagian terjemahan lah. Tapi Al-Jabbar di sisi yang saya lihat daripada huraian ulama, sekurang-kurangnya di situ ada dua makna yang utama. Yang pertamanya adalah allazi tanfuzu masyiatuh ala sabilil ijbar fi kulli wahid. Yang maksudnya Allah Ta'ala itu akan melaksanakan kehendaknya ala sabilil ijbar, dalam keadaan memaksa semua makhluk ini untuk menerima kehendaknya itu. Itu makna Al-Jabbar. Dia akan melaksanakan kehendaknya dengan dia memaksa semua untuk menerima kehendaknya itu. Dan tidak akan ada kehendak daripada kehendak yang lain itu akan terlaksana. Apabila Allah Ta'ala melaksanakan kehendaknya, maka tidak ada lagi kehendak-kehendak daripada yang lain. Walaupun mereka berkeinginan, keinginan mereka tidak mampu mengatasi keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala yakhruj ahadan an qabdatih. Dan tidak akan terkeluar pun siapa-siapa pun makhluk daripada makhluk ini daripada terlaksananya kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ke
ke atas diri mereka. Itu makna Al-Jabbar, yang maha menguasai, yang maha memaksa, yang tidak mungkin dapat ditolak lagi setelah itu keinginannya. Itu makna yang pertama. Kemudian dalam makna yang kedua, subhanallah, sisi yang berbeza, tapi dengan maksud yang sama. Ini daripada makna Al-Jabbar adalah Al-Muslih wa umura khalqihi. Muslih umura khalqihi, maksudnya yang melakukan kebaikan terhadap segala urusan hamba-hambanya. Melakukan segala kebaikan, menambah baik atau memberi kebaikan kepada seluruh urusan hamba-hambanya ataupun makhluk ciptaannya. Al-mutasarrif fihim, yang mana dia akan mengatur kehidupan mereka, mengatur mereka itu bima fihi islahihim, agar mereka itu mendapat yang terbaik bagi mereka, mendapat yang baik ke atas diri mereka, min jabril kasr, iza aslahatu, sehingga mereka merasai kebaikan tersebut. Jadi dalam makna yang kedua ini adalah Allah Ta'ala itu adalah yang melakukan kebaikan, yang maha melakukan kebaikan. Tadi yang maha memaksa dengan keinginannya. Yang kedua ini maknanya yang maha melakukan kebaikan ke atas makhluknya. Jadi dalam Imam Al-Qushairi punya simpulan, kata Al-Jabbar itu adalah Al-Aziz, Al-Mutakabbir, Al-Muhsin ila ibadihi. Maksudnya Al-Jabbar itu adalah himpunan 3 nama Asma Husna. Yang pertamanya Aziz. Al-Jabbar itu adalah Aziz, satu-satunya Tuhan yang maha agung, yang sangat istimewa. Al-Mutakabbir, yang maha berkuasa, yang maha agung. Al-Muhsin, yang sangat berbaik, melakukan kebaikan kepada hamba-hambanya. Itu makna daripada nama Al-Jabbar. Luar biasa makna yang diterjemahkan oleh ulama ini. Itu dari sudut makna. Dari sudut penghayatan kehambaan, daripada hamba yang ingin menghayati makna Al-Jabbar, kata para ulama, Al-Jabbar ni sifat Tuhan, yang nama Allah yang hanya layak untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sifat ini tidak diberikan kepada manusia. Manusia tidak boleh memaksa manusia lain untuk menerima kehendaknya. Tak. Al-Jabbar di sini hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Ta'ala memaksa dengan keinginannya, yang mana keinginannya itulah kebaikan bagi hamba-hambanya. Sebab tu dia ada Al-Jabbar, makna allazi tanfuzu masyiatih, tanfuzu masyiatuh. Kemudian ada Al-Muslih umur khalqih, yang memaksa diterima segala keinginannya. Dalam masa yang sama, keinginan itu adalah untuk memberi kebaikan kepada mereka. Itu makna Al-Jabbar, sempurna. Di situ ada kamal, di situ ada jalal, ada jamal, ada keindahan, ada keagungan, dan ada kesempurnaan. Masya Allah. Kemudian daripada sisi hamba yang menghayati makna Al-Jabbar dalam kehidupan ni, yang kata para ulama di sini, apabila faiza alima, ketika dia telah mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu adalah muslihul umur, yang akan memberi kebaikan dalam kehidupan mereka, maka tidak ada lain yang mereka lakukan melainkan mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Al-Jabbar tu, ketika mereka tahu dia memaksa kehendaknya ke atas hambanya, dalam keadaan kehendaknya adalah kebaikan bagi mereka, maka ketika itu sebenarnya hamba patut rehat daripada melakukan apa yang diingin lakukan, kerana sudah pasti kehendak hamba itu tidak akan menandingi kehendak Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apabila kehendak Allah tu yang pasti berlaku, tapi di sebalik kehendak itu semuanya kebaikan, apa lagi yang makhluk itu mahukan? Kan semuanya yang makhluk itu mahu dalam kehidupan adalah kebaikan. Kebaikan, yang mana kebaikan itu bukan atas dasar apa yang dia fikirkan, kerana apa yang dia fikirkan itu terbatas. Ramai orang yang dah dewasa, dah faham bahawa apa yang mereka mahu selalunya perkara yang menyusahkan mereka dan membuatkan mereka rugi. Itu biasalah dalam kehidupan tu begitu. Tiba-tiba ada orang yang lebih faham tentang kita, kita tentu serahkan urusan itu kepada orang itu. Dalam hal ni, kehidupan ni, Tuhan yang lebih mengetahui tentang urusan kita. Yang mana apa yang dilakukan itu bukan kecil, tapi besar, dan kebaikan yang akan diterima setelah itu juga besar.
Maka apa lagi yang perlu kita lakukan melainkan kita serahkan saja urusan kita kepada Allah. Dan tawakallah, kata Imam Qushairi, tawakallah dan yakinilah bahawa kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan banyak diterima oleh hamba itu kalau bukan daripada kelembutannya, maka daripada limpahan kurnianya. Kalau bukan daripada limpahan kurnianya, daripada pahalanya. Kalau bukan daripada pahalanya, daripada ganjaran-ganjaran yang lain. Masya-Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, daripada seorang hamba yang menghayati makna Al-Jabbar dalam kehidupan ni, maka ketika mana dia tahu Allah Ta'ala itu melakukan kebaikan kepada hambanya, dia patut mencontohi juga perbuatan tersebut dengan melakukan kebaikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah Ta'ala sendiri tidak menyakiti hambanya yang lain, bagaimana pula kita sebagai makhluk ingin menyakiti hamba Allah yang lain. Maka perlulah hamba Allah yang menghayati Al-Jabbar dalam kehidupan ni berlaku lembut dan rahmat kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu di antara tanda adanya Jabbar dalam kehidupan, dalam penghayatannya, dalam penghayatan hamba tersebut. Kemudian dan yang terakhir di sini disebutkan daripada sifat hamba yang menghayati Al-Jabbar dalam kehidupannya, maka dia akan terus memberi manfaat kepada orang lain, dan dia terus memberi pengaruh-pengaruh yang baik kepada orang lain. Bahkan dia tidak akan meminta manfaat daripada yang lain, kerana sifat itu bukan sifat daripada sifat yang baik. Bahkan dia tidak akan terpengaruh dengan yang lain, kerana dia akan jadi punca kebaikan kepada orang lain. Itu bagi yang menghayati makna Al-Jabbar. Ini daripada semua sifat-sifat, kata ulama, sifat-sifat yang ditajallikan oleh para wali dan yang dibawa oleh pemimpinnya, itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ke makna yang maha kuasa dengan yang maha memaksa? Daripada sisi makna yang detail, terperinci, tak samalah. Yang maha berkuasa dengan yang maha memaksa, dua sisi yang berbeza, dua sifat yang berbeza. Tapi daripada sisi Allah, itu mempunyai makna yang saling melengkapi sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis di situ, kemudian dikongsikan sedikit baki waktu yang ada dengan kelebihan mengamalkan nama Al-Jabbar, berzikir dengan nama Al-Jabbar. Di sini disebutkan al-hifzu min zulmil jababirah wal mu'tadina fi safar wal iqamah. Bagi orang yang melazimi zikir Al-Jabbar, maka akan mendapat perlindungan daripada kezaliman orang-orang yang memaksa dan orang-orang yang melakukan keburukan, sama ada dalam perjalanan atau ketika bermukim atau berada di satu tempat. Maka kalau kita ada rasa takut daripada gangguan orang lain, kita bacalah Al-Jabbar. Kalau sebelum ni kita ada ya salam, assalam ataupun Al-Muhaimin ataupun Al-Mu'min. Ya, hari ini salah satu daripada zikir yang jadi zikir pelindung, meminta perlindungan daripada Allah, adalah Al-Jabbar, yang melindungi kita daripada kezaliman orang-orang yang jahatlah, orang-orang yang memaksa kita melakukan sesuatu yang buruk. Sekadar itu untuk perkongsian hari ini dengan nama Al-Jabbar. InsyaAllah esok kita akan kongsikan dengan mana Al-Mutakabbir. Hampir samalah dalam sebahagian dalam sebahagian huraian ulama. Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir ni hampir sama, cuma ada sisi-sisi yang satu dua sisi yang berbeza dalam huraian mereka. InsyaAllah kita akan teliti maknanya esok dan berkongsi dengan penghayatannya esok, insyaAllah. Terima kasih kerana bersama dengan kapsul 15 minit Asmaul Husna Kubat Center. Panjang umur, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.